Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama Nyonya dalam acah-acah crafting. Nampak tak perbezaan kali ni ada mikrofon. Tak tahulah jadi ke tak ni sebab first time guna. So, just try sajalah, macam beria sangat kan. Sebaik murah $10. Okay, sorry lah sebab last week Nyonya miss upload video sebab last week sangat-sangat busy. This week pun busy juga. Cumanya sepatutnya Nyonya janji nak upload video dah hari Rabu macam tu. Tapi masalahnya my husband balik lambat a few days kerja, so tak ada siapa nak jaga Atina. So memang tak boleh nak buat video lah. Mana nak buat video, mana nak buat kerja, mana nak layan dia kan. So sekarang ni pukul 7 pagi. So adalah masa sikit cepat-cepat sebelum dia bangun tidur untuk buat video. Okay, minggu ni I want to talk about tools yang kita selalu guna untuk buat crafting ni. Nampak macam tak penting, tapi sebenarnya penting untuk orang kata apa, untuk kesempurnaan produk, outcome to final outcome. Bagi nampak kemas, nampak cantik, menjadilah. Bila kita macam last week I talk about material, paper apa semua kan. So this week is tools. Nampak macam remeh lah, tak payahlah go skip straight to the teknik lah, macam mana nak buat. No, kalau tak ada, kita tak material dengan tools tak betul, end result tu akan nampak tak cantik. Okay, so first I want to talk about glue, gam pelekat yang digunakan untuk tampal-tampal ni. Mesti korang ingat macam gam uhu lah, glue gun lah apa semua. No, bukan sebarang glue kita guna sebab kita main dengan paper. Jenis glue yang kita pakai tu sangat penting sebab kita tak nak paper tu kembang, kita nak paper tu berkedut, kita nak paper tu ada apa-apa perubahan bila kita apply pelekat atas dia. So gam yang Nyonya suggest, gam yang dia bukan water based, like fully water based yang macam gel tu. I pun tak tahu nak cakap, tapi dia warna putih. Macam Nyonya guna precision glue. Precision glue ni kalau korang tengok mata dia macam jarum. So sebab kita nak celah-celah every corner apa semua, nak bagi tak nak dia melimpah-limpah smear, memang kita cuba nak gam kepala dia macam jarum. So cuba cari precision glue dekat Malaysia, sebab ini memang ada dekat sini sajalah, Barely Art dekat Malaysia. I don't think ada benda ni lah, sebab ini this is a made in USA punya produk lah. So cuba cari. Kalau tak ada pun you beli glue yang warna putih tu, tapi beli botol yang ada kepala macam jarum. Dia glue dia warna putih macam ni. I tak tahu nak cakap glue yang jenis putih. Dia macam ni. Dia glue ni dia tak basah. Dia tak akan ubah tekstur kertas yang kita pakai tu, be it a very thin paper, thick paper. Lepas tu yang macam gam ni yang Nyonya pakai ni kan, dia datang dengan view kepala lah. Ada kepala dia besar sikit untuk permukaan yang ni, dan juga macam ni kan. Dan dia provide jarum peniti lah, sebab biasalah bila lubang tu very sempit, so bila gam tu dia kering, so kita boleh sentiasa cucuk, so dia tak block lah, dia tak lock, laluan tu tak lock. Okay, and then the second thing, this crafter's tape. Ini sangat-sangat penting juga. Ataupun asalnya orang panggil roller tape kot, roller sticker tape macam tu lah, sebab dia sangat kering tapi melekat sangat kuat. Tak kira lah jenama apa, jadi dia roller, dia glue macam ni.
Okay, sebab ini dia, bila you pakai ni, tangan you tak mess. Kalau you pakai uhu ke gam yang clear semua tu kan, gam yang clear ataupun gam uhu akan melekat-lekat kat tangan. So, kita bekerja dengan paper. Bila kita pegang paper tu, akan melekat-lekat kat paper tu. Kena pula, bila lepas kita print, ada pula dakwat hitam ke apa. So, habis dekat kertas tu, kita hitam pula. Jadi, tak cantik. Memang buang lah. Akan merugikan. So, itu pasal glue. Ada lagi. Satu lagi, next, lepas yang ni, dia sangat kering dan sangat neat. Takkan melekat-lekat dekat tangan dan melekat kuat. It's a glue dot. Glue dot ni pun Nyonya pakai banyak. Kalau yang korang bajet tinggi, korang boleh beli glue dot yang dalam bekas macam ni, tapi dia glue dot. Tapi Nyonya sebab pakai terlalu banyak, I beli bundle satu bag besar. So beli yang macam ni sajalah, yang murah. So dia memang dekat sini. Kalau korang boleh nampak, dia glue dot macam ni pun kita pakai banyak juga dalam kita nak tampal-tampal paper crafting cake topper. Okay, next is a double-sided tape yang dia ada macam foam tebal ni kan. Ni untuk kita buat mounting. Kita buat mounting yang stack tu macam korang nampak yang punya cake topper. Dia 3D kan. So kita perlukan double sided tape yang ada foam tu untuk kita buat macam ni, letak dekat celah tu. So dia akan nampak tinggi. Dia angkat, mounting kita panggil. So okay, itu yang ni. Okay. Tapi ada jual yang dah siap potong part segi cantik, just ambil tampal. But the thing is that itu pun sebab Nyonya banyak pakai benda, so Nyonya nak kurangkan kos. So Nyonya beli roll macam ni dan scotch tape ni under Scotch brand. Gunting pakai gunting. So boleh pelbagai saiz. Kalau yang macam yang kita beli dah siap dalam pack, dah siap potong tu, size dia fix. So you still nak kena potong juga kan. So might as well beli yang ni, cost lagi murah dan boleh pakai banyak. Okay, next gunting. Gunting kena ingat tak bila orang tu cakap satu gunting tak boleh potong kain, potong kertas, potong cardboard, tak boleh kan. So memang setiap gunting I have a lot of, ini di antara gunting yang pelbagai saiz dan pelbagai jenis. Nyonya ada gunting ni, ada lagi dekat sana tu ni. Kan? Sebab setiap material yang Nyonya pakai untuk satu gunting tape, satu gunting kertas, satu gunting cardboard, satu gunting selotip, memang asing-asing, tak boleh sekali sebab nanti dia akan effect lah. Dia akan effect satu tumpul. Lepas tu you just imagine bila you gunting benda ni, dia ada glue kan, so dia akan melekat-lekat. Lepas tu you nak gunting kertas, so memang kalau boleh setiap gunting untuk satu benda lah, untuk satu material. Dan you perlukan gunting yang kecil-kecil macam ni, sebab kadang-kadang apa yang kita potong tu tak cantik. Adalah benda kita nak repair, kita nak trim tepi-tepi tu kan. So kita memang nak gunting yang orang kata yang ada precision, ada muncung kecil, senang kita nak snip hujung-hujung benda-benda yang kecil-kecil tu. Okey, dah habis pasal gunting, nak apa ni orang kata, nak kejarkan 15 minit kan, tak nak lebih 15 minit, nanti boring. Lepas tu okey, mesti korang ingat bila buat crafting ni glue gun. No, glue gun actually untuk benda yang orang kata yang besar-besar. Lepas tu sebab glue gun satu, dia punya kelemahan, dia ada benang dia. Bila kita ni kan, kita tarik, dia ada benang, dia sudah akan melekat-lekat. Kalau benda tu boleh buang, okey, senang, dah jadi macam spider web kan, tak cantik. So kalau macam permukaan besar dan memerlukan lekatan tu memang padu, memang guna glue gun. Lepas tu glue gun kan, kalau research glue gun, cari yang tak meleleh-leleh kan. Selalu glue gun yang brand tak apa-apa tu kan.
Kalau kita tak pakai, kita letak kan, dia meleleh, dia leak tau. Itu satu kerugian, okay? Sorry, Nyonya memang basic accounting memang kedekut. Jadi semua berkira sebab benda ni cost kan. Jadi cari glue gun yang dia leak proof. Maksud dia bukan leak proof, dia macam meleleh proof. Dia tak meleleh boleh tak pakai. Yang ni memang macam Nyonya pakai ni CC Better. Okay, brand CC Better ataupun you boleh cari Sure Bond. Brand Sure Bond itu memang dia auto off bila kita dah lama tak pakai, dia auto off. Tak adalah dia macam panas, lepas tu meleleh. Tak, dia boleh auto off. Lepas tu dia ada macam few yang Sure Bond dia siap ada few temperature. Yang ni ada satu temperature sajalah. But the thing is dia tak meleleh. Memang tak meleleh. Selama ni yang Nyonya beli, pakai selama ni sebelum menceburi bidang ni, sebab tak tahu kan, tak buat research, meleleh, dia punya meleleh tu tak tahu nak kata. Memang sangat-sangat menyakitkan hati lah kan. Okay, dah habis bab glue. Okay, lepas tu benda ni, this tu. Satu ni kita panggil tak tahu lah, spatula. Spatula. Bukan memasak je ada spatula. Bukan dalam apa-apa bidang pun kita akan ada spatula kita. Don't worry, benda ni memang akan datang dengan mesin. Bila kita beli mesin, memang dia akan datang dengan mesin. Tak kira lah Cricut ke, Brothers Can and Cut ke, Silhouette, Cameo Silhouette ke, dia akan datang dengan dia pekakas tu lah. Ini adalah untuk kita sodok benda yang kita dah potong atas mat. Jangan sekali-kali guna kuku. Memang rosak. Sebab kita nak tepi dia tu crisp and neat kalau kita pakai kuku. So memang kita kena pakai penyodok spatula ni untuk kita angkat benda yang kita potong tu lift up from the cutting mat. Benda ni aku tak tahu apa nama dia, pecungkil ke Captain Hook ke, I don't know, but ini pun sangat penting sebab bila kita potong benda-benda yang macam, especially macam tulisan macam ni kan, yang celah-celah ni, you nak kena korek. You nak kena korek pakai Captain Hook ni, pencungkil ni, untuk keluarkan benda-benda yang kalau boleh kita pakai tangan boleh, tapi bila benda tu kecil-kecil, you nak patahkan, you nak macam nanti patah, benda tu rosak. So memang benda ni sangat penting. I banyak guna benda ni. Juga kita benda ni banyak digunakan bila kita pakai stamping. Stamping. Korang jangan ingat stamping tu stamping rubber macam kat pejabat pos tu. Stamp tu, no. Ini stamping yang this. I will talk about this in a while. So ini kita panggil manual stamping roller. Ni untuk macam projek yang kecil-kecil. Nampaknya video ni lebih pada 15 minit. Okay. So next, tools yang kita banyak pakai incorporated into our crafting, cake topper, whatsoever you nak buat lah, kotak ke apa semua kan, is puncher. Puncher ni macam ni. Bukan puncher kan ada macam bentuk-bentuk heart apa semua, tak payahlah heart, bentuk star semua tu kita boleh buat dengan mesin. Ni sekarang kita talk about bentuk-bentuk daun kecil-kecil macam ni. Sebab kadang-kadang bila kita nak cepat, benda tu banyak, kita pakai benda ni. So kita just punch dia keluar tanpa cepat. Sebab kadang-kadang mesin bila benda tu terlalu kecil kan, dia tak smooth cut dia tu sebab benda tu terlalu kecil. So puncher pun you boleh juga masukkan dalam you punya collection. Macam Nyonya ada Fiskars dengan EK Punch. Ini untuk kita buat bunga, kelopak bunga. Ada macam-macam saiz lah. Ada kelopak kecil, kelopak besar. Up to you lah. Okay. Dan benda yang paling interesting, yang I rasa memang you should have it. Walaupun dia agak mahal dekat Malaysia. Hari tengok itu dekat dekat Spotlight harga dalam 400 to 500. Stamping roller. Ini untuk die cut. Manual punya. Okay. Ini bagi Nyonya sangat penting untuk pakai sebab ini untuk barang-barang item yang lagi kecil.
lagi kecil untuk kita hasilkan. Yang mesin memang tak boleh nak potong cantik. Okay. I will show you next on the next video macam mana nak guna dia. But benda ni memang sangat cantik. Boleh buat daun, boleh buat borders, boleh buat macam-macam bentuk. Hanya tak payah pakai mesin, hanya pakai benda ni. Contohnya seperti ni. This is my die cut banner. You just imagine mesin ni tak boleh potong benda halus-halus macam ni. Dan benda cangkuk tu tadi memang sangat-sangat digunakan bila kita pakai die cut, sebab benda ni selalu ada lekat dekat pisau dia, so kita boleh keluarkan dia. Macam ni, nampak. Ini tak boleh pakai kuku ni, Cik Kak. Oi, sakit ni, tajam. Jadi yes, kita pakai ni. Bila kita nak cungkil yang melekat-lekat dekat benda yang kita stamp tu pun, kita akan pakai Captain Hook ni. Okay. So, boleh buat banner kecil, banner lagi kecil pada ni. Ini some of my collection yang Nyonya ada. Bunga lah, border frame lah, rama-rama, daun-daun yang kecil-kecil yang macam spiral apa semua tu lah, yang nampak macam real tu kan. Daun-daun untuk nampak, daun-daun yang tropical lah, daun-daun dalam laut, seaweed lah, kan. Snowflake memang susah dek bila kita pakai mesin. Kalau snowflake kecil memang hancur. So die cut ni helps a lot. So yang ni you boleh beli sikit-sikit lah. Macam Nyonya dah kumpul benda ni dah bertahun-tahun. Bukan beli sekaligus, sebab benda ni quite expensive. Macam rama-rama kecil macam ni kan. Borders ini, okay, you boleh buat kad kahwin yang ada apa orang kata, ada lace dia tu, pakai benda ni, tak payah pakai mesin pun. Okay, so boleh buat pelangi. Ini border. This is my file untuk simpan barang. Dia ada apa, ada alphabet. Ada kuda kepang ke? Kuda rocking horse untuk tema baby. Ada, you name it. You boleh cari. Ada stroller, cute kan? Ada alphabet. Kan? Dan bermacam-macam lagi. Ni ada unicorn. Ada set unicorn yang tanduk kecil. You name it. Ada, you boleh cari. So, beli sikit-sikit lah. Benda ni kita pakai. Kita pakai juga. Sebab mesin tak boleh nak potong benda yang very intricate, yang very, orang kata ada lubang-lubang kecil tu. Memang hancur. Hancur, I cakap you. So, this roller. So, ada yang murah. But you have to bear in mind, dia punya slot small. So, kebanyakan die cut ni dia besar-besar, tak boleh nak masuk. So, worthless for you to buy. Sebab you tak boleh pakai punya die cut ni bila benda ni kecil. So, you beli at least yang besar lah. Yang separuh daripada A4, A5. Boleh masuk celah ni. Cara nak pakai dia nanti, macam yang ni jenama fun stampers ni, dia ada magnetic punya board. You letak kat sini, lepas tu dia ada dia punya pengepit dia ni. Tengok dah banyak yang pakai dah kelabu, dah bercalon-calon, nampak kan. So you letak dia atas ni, lepas tu you letak kertas kan, and then you letak one of the die cut, and then kepit dengan benda ni, then you roll, dia akan potong cantik.
Macam tu. Dia juga benda ni juga boleh emboss. Bukan dia tak potong semua. Dia macam boleh buat lekuk. Itu dia ada dia punya getah dia untuk emboss supaya tak potong terus. So banyak juga kegunaan benda ni walaupun dia bukan mesin yang elektrik manual punya. Dulu sebelum keluar mesin ni semua orang pakai ni tau. Makcik-makcik semua ni, nenek tok nenek pakai ni. Sebelum keluar mesin yang canggih ni, memang semua tok nenek moyang dulu pakai die cut manual roller ni. Jangan memperkecil-kecilkan. Ini dia punya result lagi, orang kata apa, lagi berseni. Siap dia boleh potong, at the same time dia ada lekuk-lekuk dia. Cantik sangat. Mana aku nak tunjuk yang dah siap? Tak adalah. Kejap, ada. Kejapnya lah. Okey, tak tahu boleh nampak ke tak. Ini potong pakai roller manual stamper ni. Dia potong. Lepas tu saya ada lubang kecil-kecil. Lepas tu you nampak tak? Dia ada jalur lekuk dia. Sangat detail. Cantik. Tu dia. So memang kalau you all tanya, memang Nyonya sukalah manual stamper ni. Cumanya dia slow lah sikit. Dia tak macam mesin lah. Mesin you letak, you tinggal, lepas tu terak siap. Kan ini memang you nak kena putar. Sebab tu cake topper actually harga di satu keping satu ni tak murah. Sebab banyak kerja yang kita gunakan untuk siapkan dia. Lagi banyak teknik guna untuk buat satu topper, lagi mahal harga dia. Jadi kalau orang yang tak boleh appreciate benda tu, cakap, mahalnya, tengok dekat Shopee harga RM15 je. Pergilah beli dekat Shopee tu. Tapi dia flat, lepas tu straw sebatang kat belakang. Macam tu sajalah. So biarkan, kita tak boleh nak marah bila orang tu bajet dia setakat tu. So dia boleh pergi pilihan beli dia murah tu lah. So apa lagi? Scraper. Ini scraper ni kita gunakan untuk kita scrap kita punya cutting mat. Sebab percayalah, bila you pakai ni, pakai banyak potong dengan kertasnya, dengan stiker pun semua melekat-lekat, memang setiap 3 hari memang you nak kena sodok pakai ni. Jangan sekali-kali kuis pakai kuku. Jangan. Memang pakailah tools yang dia ada, yang dia bagi sekali ni. Memang besar kegunaan dia. Memang dia akan memanjangkan lagi usia cutting mat tu. Sebab cutting mat tu tak murah. Dekat sini murah. Cutting mat tu bawah $16. Kalau you darab 4, bawah berapa? Dekat Malaysia cutting mat, if not mistaken, is RM80 ke RM100. Depending on the brand. Jadi yes. So benda ni untuk kita sodok cutting mat tu, buang segala benda magnika yang melekat tu. Lepas tu kita apply balik gum. Yang tu nanti Nyonya cerita on the next video, penjagaan mat. Tapi ingatnya, rasanya macam next week Nyonya nak upload video pasal Brothers Scan and Cut. Sebab ramai orang tanya, kenapa Brothers Scan and Cut paling mahal compare to Cricut dengan Cameo Silhouette. Next week Nyonya akan buat full episode pasal Brothers Scan and Cut, apa boleh digunakan, apa software yang dia ada, apa yang dia ada built in dalam mesin tu, bla 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 semualah. So I'm not ambassador of Brothers Scan and Cut, but the thing is that why to me Nyonya rasa Brothers Scan and Cut is the best lah. Kalau Nyonya nak tambah mesin, mungkin lepas ni Nyonya akan fikir untuk pakai Cricut ataupun Cameo Silhouette. Kan nak teringin juga nak pakai mesin brand lain, sebab lain brand dia ada pro dia, ada con dia. Macam Brothers Scan and Cut pun ada con dia. Okay, so tools rasanya Nyonya cover most of everything lah. Okay, so kalau macam kau nak tahu apa nama stick yang buat dekat letak dekat apa ni, cake topper, okay, selain daripada straw ataupun you pakai buluh punya skewer, itu untuk murah punya. Ini tak adalah mahal pun, tapi kira dia paling mahal lah antara paper dengan bamboo skewer. Kita panggil acrylic punya stick, acrylic road stick.
acrylic dia apa ni, plastik transparent, so nampak elegant lah kita punya cake topper tu kan. Okay, nampaknya kali ni video sangat panjang, gelabah aku. So okay lah, see you on next weekend on other topic. Lepas tu mungkin Nyonya akan upload video tambahan masa pergi Michael hari tu. Okay.